Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Saya harap murid-murid masih bersemangat untuk meneruskan kelas kita. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tata bahasa iaitu tajuk kata adjektif panca indera. Baiklah, mari kita lihat apa maksud kata adjektif. Kata adjektif dikenali juga sebagai kata sifat. Kata adjektif bertujuan menerangkan sifat manusia, benda, barang dan sebagainya. Kata adjektif mempunyai peranan yang tertentu iaitu sebagai penerang kata nama, sebagai pembentuk frasa adjektif dan juga sebagai keterangan. Kata adjektif disertai dengan kata keterangan seperti sangat, paling dan amat, yang mana perkataan ini dikenali sebagai kata penegas. Baiklah murid-murid, terdapat 9 jenis kata adjektif, iaitu kata adjektif sifat, warna, ukuran, bentuk, panca indera, waktu, cara, perasaan dan juga jarak. Pada hari ini, kita akan fokus kepada kata adjektif panca indera. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah kata adjektif panca indera. Kata adjektif panca indera merupakan perkataan yang memberikan pengertian konsep deria sentuh, deria dengar, deria pandang, deria bau, deria rasa dan juga deria gabungan. Kata adjektif panca indera melibatkan anggota badan seperti deria sentuh melibatkan anggota tangan. Deria dengar pula melibatkan anggota telinga. Deria pandang melibatkan anggota mata. Deria bau pula melibatkan anggota hidung. Dan yang terakhir sekali, deria rasa melibatkan anggota lidah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat panca indera sentuh. Panca indera sentuh melibatkan anggota tangan untuk menyentuh sesuatu. Sebagai contoh, lantai itu licin kerana baru sahaja dicuci. Kulit mukanya sangat halus. Kain yang kesat itu ialah kain lap. Buku nota itu berkulit keras. Dawai kasar itu digunakan untuk membuat ampaian. Baiklah murid-murid, perkataan licin, halus, kesat, keras dan kasar itu adalah menunjukkan panca indera sentuh yang mana kita dapat merasainya dengan menggunakan tangan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat panca indera dengar. Panca indera dengar melibatkan anggota telinga untuk mendengar sesuatu bunyi. Contoh ayat ialah suaranya merdu bagai buluh perindu. Teriakannya nyaring sungguh. Kebanyakan lelaki bersuara garau. Saya suka mendengar suaranya yang lembut. Alunan muzik itu sungguh memersik. Baiklah. Perkataan merdu, nyaring, garau, lembut dan mersik
adalah contoh panca indera dengar. Baiklah, seterusnya kita lihat panca indera pandang ataupun lihat. Melibatkan anggota mata untuk melihat sesuatu. Contoh ayat ialah, pemuda yang segak itu ialah Ustaz Soleh. Ustazah Auni sentiasa berpakaian cantik. Rumah buruk di hujung kampung itu tidak berpenghuni. Dia ingin mengahwini pemuda yang tampan. Pakaian pengantin itu molek sungguh. Baiklah murid-murid, perkataan segak, cantik, buruk, tampan dan molek adalah contoh panca indera pandang yang mana kita boleh melihat. Baiklah, seterusnya panca indera bau. Panca indera bau melibatkan anggota hidung untuk menghidu sesuatu. Contoh ayat ialah, bunga ros itu harum baunya. Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir. Nasi yang berbau tengik itu tidak boleh dimakan. Setiap hari dia memakai minyak wangi. Bau busuk itu datangnya dari lori sampah. Baiklah murid-murid, perkataan harum, hanyir, tengik, wangi dan busuk adalah contoh panca indera bau. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat panca indera rasa. Panca indera rasa melibatkan anggota lidah untuk merasa sesuatu. Contoh ayat ialah, setiap hari kita minum air tawar. Semua orang suka makanan yang lazat. Buah limau masam rasanya. Saya tidak suka minum ubat yang pahit. Kuih tradisional itu terlalu manis. Baik murid-murid, perkataan tawar, lazat, masam, pahit dan manis adalah menunjukkan panca indera rasa yang mana kita boleh merasa dengan menggunakan lidah. Baiklah, seterusnya adalah panca indera gabungan. Panca indera gabungan melibatkan gabungan beberapa deria. Contoh ayat, kelas 2 Ibnu Khaldun sangat bersih. Perkataan bersih menunjukkan gabungan deria sentuh, deria pandang dan juga deria bau. Seterusnya, rumah baru kepunyaan Humaira sangat selesa. Perkataan selesa melibatkan gabungan dua deria iaitu deria sentuh dan deria pandang. Contoh yang terakhir, kehidupan penduduk kembali tenteram selepas peristiwa itu. Perkataan tenteram melibatkan dua gabungan deria iaitu deria dengar dan deria pandang. Seterusnya murid-murid, buka buku teks muka surat 55. Baiklah, tajuknya ialah pemeriksaan di lapangan terbang. Mari kita baca bersama-sama. Hadif dan keluarganya melancong ke Langkawi. Mereka menaiki kapal terbang. Mereka perlu melalui pintu pemeriksaan keselamatan sebelum berlepas. Baiklah murid-murid,
terdapat 7 kata adjektif panca indera dalam gambar di bawah. Yang pertama, segak. Yang kedua, bising. Yang ketiga, lembut. Yang keempat, tajam. Yang kelima, licin. Yang keenam, wangi. Dan yang ketujuh, pahit. Baiklah murid-murid. Mari kita lihat apakah jenis kata adjektif panca indera bagi perkataan yang terdapat dalam gambar. Bagi perkataan segak, melibatkan deria pandang. Baiklah, bising melibatkan deria dengar. Lembut pula melibatkan deria sentuh. Tajam juga melibatkan deria sentuh. Licin juga deria sentuh. Pahit melibatkan deria rasa. Dan wangi melibatkan deria bau. Baiklah. Seterusnya adalah latihan pengukuhan. Murid-murid perlu membina ayat menggunakan kata adjektif panca indera yang diberi dalam gambar tadi, iaitu segak, bising, lembut, tajam, licin, pahit dan juga wangi. Baiklah, ayat yang murid-murid bina mestilah berkaitan dengan gambar pada buku teks muka surat 55, iaitu situasinya ialah pemeriksaan di lapangan terbang. Baiklah murid-murid, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap kamu masih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran pada minggu akan datang. Itu sahaja daripada Ustazah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.